A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita akan belajar lagi dalam bidang fiqh, iaitu pelajaran yang ke-19, tajuk solat sunat menampung kefarduan. Okey, apakah maksud pengertian solat sunat? Okey, kita tengok dulu pengertian solat sunat. Solat sunat terbagi kepada 3, iaitu solat sunat rawatib, solat sunat tarawih, solat sunat witir. Okey. Jadi apakah yang dimaksud dengan solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ini ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya, mengikut waktu solat fardu. Maksudnya solat rawatib ini hanya ada pada setiap waktu pada solat fardu sahaja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu. Solat tarawih ialah bermaksud solat sunat menghidupkan malam Ramadan. Okey, solat sunat tarawih ni hanya ada pada bulan Ramadan saja. Itu malam saja. Dan ketiga, solat witir. Solat witir ni adalah solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Okey, solat witir ni sebenarnya ada pada setiap malam juga. Tapi kita selalu buat solat witir ini, okey, yang kita selalu faham, kita buat hanya pada dalam solat sunat tarawih. Tapi sebenarnya ia ada pada setiap malam. Sebab ini adalah solat sunat penutup. Okey, terus kita tengok apakah turutan pelaksanaan solat sunat rawatib ini. Okey, sebelum kita nak baca rajah ini, kita tengok dulu petunjuk dia. Okey, kalau yang ada warna kuning dan warna merah ini bermaksud solat fardu. Kalau ada warna biru dengan lain warna biru ini maksudnya solat sunat rawatib muakkadah. Okey, muakkad. Okey, kalau warna putih dan lain warna hijau maksudnya solat sunat rawatib ghairul muakkad. Okey, kita tengok, kita baca slip. Jadi yang pertama ni solat subuh. Okey, solat subuh ni, okey, dia ada solat sunat rawatib. Okey, 2 rakaat. Yang warna biru ni maksudnya solat sunat rawatib muakkadah. Okey, sebelum subuh. Bahagian atas ni adalah sebelum, bahagian bawah ini adalah selepas. Jadi solat subuh dia ada solat 2 rakaat sebelum solat subuh, dia sebagai solat sunat rawatib muakkadah. Seterusnya solat zuhur atau solat Jumaat. Okey. Okey, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Ada 2 rakaat. Okey, sebelum dan selepas ada solat sunat rawatib muakkadah. Okey. Sama juga solat Jumaat. Okey, sama juga. Okey. Dan dia juga ada solat sunat rawatib ghairul muakkadah. Okey, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepas zuhur. Okey, yang ketiga, solat asar. Solat asar sebelum subuh dia hanya ada solat rawatib ghairul muakkad. Okey, dia 2 rakaat ataupun boleh sembahyang juga sebanyak 4 rakaat. 2. Okey, 4 rakaat. Okey, hanya ada sebelum solat asar saja. Seterusnya kepada solat maghrib. Solat maghrib 2 rakaat sebelum subuh, ada 2 rakaat sebelum solat maghrib ada ialah solat sunat rawatib ghairul muakkad. Okey, dan selepas solat maghrib, okey, kita sembahyang sunat 2 rakaat disebut sebagai solat sunat rawatib muakkadah. Solat isyak pula sebelum dia sebelum solat isyak, sembahyang sunat itu adalah solat sunat rawatib ghairul muakkad, dan selepasnya adalah solat rawatib rawatib muakkadah. Kesimpulannya, okey, solat sunat rawatib muakkadah ada dalam tempoh sehari. Kalau kita buat ada sebanyak 10 rakaat. Solat sunat ghairul muakkadah juga kalau kita buat juga dalam satu tempoh sehari, okey, dalam tempoh ada 10 ataupun 12 rakaat. Okey. Seterusnya kita tengok apakah kafiyat menunaikan solat sunat rawatib. Okey. Okey, solat sunat rawatib yang bilangnya rakaatnya. Bila rakaatnya dah 2 rakaat dengan 1 salam atau 4 rakaat dengan 2 salam. Okey, maksudnya kalau 4 rakaat 2 salam ni maksudnya buat 2. Okey, yang tadi ada kat mana? Yang ada kat sini kan, betul kan? Yang solat asar ni. Okey. Seterusnya, okey, waktu sebelum solat fardu qabliyah atau selepas solat fardu ba'diyah. Okey, kita sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah. Okey, qabliyah tu maksudnya kita sembahyang 2 rakaat sebelum solat fardu. Kalau ba'diyah ni
Okey, maksudnya selepas solat fardu kita sembahyang sunat. Okey. Okey, bersendirian atau berjemaah. Okey, solat rawatib ni bersendirian sahaja. Okey, jangan tak ada sembahyang jemaah ha. Okey, bacaan selepas Al-Fatihah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat kedua dalam solat rawatib subuh dan isyak. Dalam solat yang lain tidak ditentukan surahnya. Maksudnya okey, kalau nak ambil sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, kalau bermayang solat-solat rawatib, okey, pada solat subuh dan isyak sahaja, mereka kita akan baca rakaat pertama ada surah Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Okey. Kalau nak baca semua setiap waktu, setiap rakaat kita nak baca Kafirun dan Ikhlas sahaja daripada subuh, zuhur apa semua pun tak ada masalah juga. Boleh kan? Seterusnya kita tengok kafiyat menunaikan solat tarawih. Okey, tadi solat sunat rawatib. Sekarang kita tengok solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni bilangan rakaat dia ada 20 rakaat tetapi boleh dilaksanakan dengan 8 rakaat sahaja. Okey, ini mengikut kemampuan. Okey, siapa nak sembahyang 8 rakaat pun boleh, nak sembahyang 20 pun boleh, tak ada masalah. Okey, waktu dia bila? Di antara solat isyak dan subuh sebelum solat witir. Sebab apa sebelum solat witir? Sebab solat witir ni adalah solat penamat. Dia kena yang sebelum lah. Okey, pada malam Ramadan, hanya bulan Ramadan sahaja. Okey. Adakah dia bersendirian berjemaah? Boleh dilakukan secara bersendirian, tetapi berjemaah lebih afdal. Maksudnya lebih baik kita berjemaah. Seterusnya bacaan selepas Al-Fatihah. Okey, apakah bacaan dia? Tidak ditentukan bacaan surah, sebaik-baiknya imam cuba mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan. Sebab sembahyang tarawih ini hanya ada bulan Ramadan sahaja setiap malam, dan bulan Ramadan ini ada 30 hari. Kalau lengkap dia sehingga 30 hari. Okey. Jadi sebaik-baiknya sehari sejuzuk. Kalau kita boleh baca semalam satu juzuk, kita insya-Allah kita akan dapat tamatkan sebulan. Okey, untuk sebuah Al-Quran. Okey, khatamkan sebuah Al-Quran dalam tempoh sebulan. Seterusnya kita tengok pula apakah kafiyat menunaikan solat sunat witir. Okey, ni solat witir pula. Okey, kafiyat menunaikan solat witir. Bilangan rakaat dia dalam bilangan yang kecil. Okey, iaitu 3 rakaat. Okey, 2 salam. Sehingga 11 rakaat, 6 salam. Maksudnya dia ada banyak. Okey. Bergantung dari kita nak sembahyang solat sunat mana. Okey, pilih yang mana aja. Makruh dilaksanakan 1 rakaat. Okey, nak buat 1 pun boleh, tapi hukumnya makruh. Selalunya kita akan buat 3 rakaat, iaitu 2 salam. Okey, 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Okey, 2 salam. Maksudnya 3 rakaat solat sunat witir. Nak buat 5 pun boleh, tak ada masalah. Selalunya ganjil 2-2-1 pun boleh. Okey. Jadi kita sehingga 11 rakaat, ini maksimumnya sehingga 11 rakaat. Okey, waktu dia bila? Setiap malam selepas solat isyak dan solat sunat yang lain sebelum terbitnya fajar subuh. Maksudnya kita nak main sunat apa sahaja, waktu bangun nak qiyamul lail ke apa ke, solat witir ni adalah solat yang paling last sekali. Okey, sebelum subuh. Okey, sunat dilakukan pada akhir malam. Okey, dah habis apa semua, kita dah habis sembahyang sunat dah. Okey, last kali baru kita sembahyang sunat witir penutup. Okey. Bacaan selepas Al-Fatihah, rakaat pertama selalunya kita akan baca surah Al-A'la. Okey, rakaat kedua surah Al-Kafirun. Lepas tu bagi salam kan. Lepas tu kita sembahyang 1 rakaat lagi. Itu rakaat ketiga kita baca surah Al-Ikhlas. Itu surah Al-Falaq, surah An-Nas. 3 ni kita baca serentak. Okey, jika solat lebih daripada 3 rakaat maka diulang bacaan tersebut. Okey, bacaan surah tersebut. Kalau lebih kita ulang balik surah-surah ni. Ini je surah-surah dia. Okey, yang 1 rakaat tersebut, yang last kali, okey, yang 3 surah ini. Okey, boleh. Waktu dia bila? Okey, seperti saya cakap tadi, sunat membaca doa kunut. Okey, ketika i'tidal pada rakaat terakhir mulai malam ke-16 Ramadan. Okey, kalau kita bacaan kalau bulan Ramadan, okey, disunatkan untuk kita baca doa kunut. Okey, malam lain tak ada lah. Okey, boleh kan? Seterusnya,
Okey, dah boleh faham kan berkaitan dengan i'tidal ni? Ketiga-tiga kaifiat ketiga-tiga solat sunat tadi. Okey, seterusnya kita tengoklah apa hikmah solat sunat ni. Kenapa kita perlu solat sunat sedangkan kita dah sembahyang fardu? Kita tengok apa hikmah, siapa yang buat, ini akan dapat. Okey, umat Islam dapat apa? Yang pertama, menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Kalau kita sembahyang solat sunat fardu ni tak sempurna, ada bocor-bocor sikit apa semua. Jadi yang menampungkan solat fardu tu adalah solat sunat. Jadilah solat fardu kita ni sempurna. Okey, boleh. Seterusnya yang kedua, membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Okey, kalau kita sembahyang solat sunat ini, ia membantu kita kan makan puasa kita makan buka puasa. Jadi sembahyang tersebut membantu pembakaran tenaga. Okey, dia buang lemak-lemak sikit, maksudnya menyucikan balik seolah-olah macam kita senaman. Okey. Yang ketiga, menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti untuk badan. Okey. Peningkatan kadar metabolisme badan dan penurunan berat badan. Okey, secara tak langsung menjadikan badan kita sihat. Okey, yang keempat, menambah khusyuk ketika solat fardu kerana solat rawatib. Okey, mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Maksudnya bila kita dah solat sunat ini, solat rawatib tadi, kita sebenarnya kita dah standby dah bersedia dah untuk solat fardu. Okey, ia akan menyebabkan kita akan bertambah khusyuk. Okey, solat. Okey. Itu antara hikmah-hikmah solat sunat. Okey, rasa setakat tu dulu berkaitan dengan solat sunat ini. Ustaz harap para pelajar sekalian boleh faham dengan jelas apa yang Ustaz terangkan, saya ajarkan hari ini. Okey, moga-moga kita akan dapat mengamalkan setiap hari amalan yang baik ini. Okey, moga-moga Allah terima amalan ibadat kita. Okey, sekiranya ada soalan boleh tulis di komen bahagian bawah dan juga boleh tulis dalam grup kita. Okey, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Kita tutup majlis kita atas berkafarah wa subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.